Munir bin Wasingun, PK Co-Curriculum Puan Nur Azizah binti Ahmad, YDP PIBG dan AJK PIBG SK Khair Johari. Dialu-alukan Ustazah penceramah kita pada pagi ini, Ustazah Masirah Mustafa. Seterusnya Ustaz, Ustazah, guru-guru, staf dan pekerja SK Khair Johari, warga alumni SK Khair Johari, ibu bapa dan murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Baik, pertama-tamanya kita panjatkanlah ya rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan kita pada pagi ini, di mana Allah Taala memberi kita sekali lagi kehidupan untuk kita tempuhi pada hari ini, dan syukur alhamdulillah kita akan sama-sama manfaatkan pada pagi ini dengan program yang insya-Allah akan membantu kita sedikit sebanyak dalam mendepani cabaran pada masa kini dan masa akan datang. Ya. Baik, insya-Allah Ustazah nak awali dengan pengenalan ya, biodata Ustazah penceramah kita pada hari ini. Nama beliau, nama yang telah diberi oleh ayahanda dan ibunda beliau adalah Ustazah Masirah Mustafa, ya, berasal daripada Pantai Remis, Perak, menetap di Seri Iskandar. Alhamdulillah mempunyai cahaya mata seramai 3 orang, ya, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Dah dewasa semua, ya. Alhamdulillah. Sekarang Ustazah Masirah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Azlan Shah Seri Iskandar, dan subjek yang diajar oleh Ustazah Masirah adalah pendidikan syariah Islamiah. Baik, sedikit latar belakang pendidikan beliau ya. Ustazah Masirah mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Sekolah Raja Perempuan Ta'iyah Ipoh, ya. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Iskandariah Mesir ya, dalam Fakulti Syariah Islamiah, dan Ustazah Masirah juga mempunyai diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Ustazah Masirah berpengalaman mengajar di Ma'had Al-Mizan selama 6 tahun, SMK Jati setahun, dan sekarang ya berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Azlan Shah selama 18 tahun ya. Baik, itulah sedikit sebanyak pengenalan peribadi beliau, dan insya-Allah Ustazah sendiri meyakini kebolehan yang dimiliki oleh Ustazah Masirah, sebab Ustazah Masirah telah mengisi banyak program-program di luar ya, di luar sana, dan kita mengharapkan ya insya-Allah apa yang bakal disampaikan oleh Ustazah Masirah nanti kita sama-samalah ambil manfaat ya, ambil ilmu untuk kita tatbikkan ataupun untuk kita cernakan dalam kehidupan seharian kita. Baik, kebetulan tajuk yang kita pilih pada hari ini ya adalah mendepani tanggungjawab cabaran pelajar masa kini ya. Jadi kita lihat sebenarnya kehidupan kita tidak lari daripada cabaran dan ujian ya. Kita dilahirkan di atas muka bumi Allah ini adalah untuk diuji kan. Ya. Jadi semua ada ujian, nak masuk peperiksaan, nak masuk next pembelajaran pun dia ada ujian ya. Itu ujian peperiksaan lah. Tapi kita lihat ujian kehidupan kita pun ada saban hari, setiap hari. Tetapi ujian yang Allah Ta'ala datangkan itu berbeza-beza di antara satu sama lain ya. Tak semua orang Allah Ta'ala beri ujian itu serupa. Jadi Ustazah nak bawa datang pada hari ini, pada pagi ini suatu hadis yang berbunyi begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahlihi
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kalimah dalam hadis ini banyak didatangkan tentang mas'ul, ya. Mas'ul ni dalam bahasa Arab dimaksudkan dengan tanggungjawab. Jadi Ustazah bacakan sedikit terjemahan daripada hadis ini, ya, supaya sidang hadirin hadirat, ya, anak-anak yang dirahmati Allah ini memahami apakah hadis yang Ustazah baca tadi, ya. Maksudnya sabda Rasulullah SAW, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban ke atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban ke atas keluarganya. Seorang isteri akan diminta pertanggungjawaban ke atas ahli keluarganya. Okay, sekejap, ya. Kemudian dan akan dimintai pertanggungjawaban ke atas urusan rumah tangganya. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggungjawab tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Baik, daripada hadis ini Ustazah nak sedikit nak memberikan pencerahan tentang masalah tanggungjawab, kan. Kita dilahirkan di atas muka bumi ini penuh dengan tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap Allah, ya. Tanggungjawab terhadap diri sendiri, tanggungjawab terhadap ibu bapa, kalau anak terhadap ibu bapa, kemudian tanggungjawab guru, tanggungjawab murid dan sebagainya, ya. Jadi kita tidak boleh larilah daripada tanggungjawab sebab kita dilahirkan untuk memang dilahirkan untuk diberi tanggungjawab itu, ya. Jadi insya-Allah Ustazah tidak memanjangkan kalam Ustazah pada pagi ini dan Ustazah akan memberikan, ya, ruangan yang seluas-luasnya kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu adik yang Ustazah kasihi, Ustazah Masirah Mustafa. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustazah Masirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, boleh dengar suara saya, ya? Boleh, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada kekanda saya, ya, Ustazah Umar Salamah, ya. Beliau merupakan senior saya lah masa di Mesir dan masih lagi senior sampai sekarang ni. Ya. Dan alhamdulillah, ya, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di atas undangan pada hari ini. Dan sebelum itu saya nak mengalu-alukan, ya, yang berusaha Encik Zainal bin Bahari, ya, penolong kanan pentadbiran Ustazah Siti Rafidah binti Dikon, ya, penolong kanan HEM Encik Munir bin Wasingon, kemudian penolong kanan co-curriculum Puan Nur Azizah binti Ahmad, guru-guru kanan SK Khair Johari yang dikasihi, kemudian guru-guru YDP dan AJK PIBG SK Khair Johari Sungai Sumun, alumni dan ibu bapa, anak-anak didik SK Khair Johari yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, ya, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala saya dijemput buat pertama kalinya lah, ya, ke sekolah SK Khair Johari. Mudah-mudahan, ya, pertemuan kita pada hari ini mendapat manfaat, ya, dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, ya, tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah mendepani tanggungjawab dan cabaran pelajar masa kini. Ya, jadi kita akan tengoklah slide dia, ya. Bagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, iza mata banu Adam, apabila matinya anak Adam, in qata'a amaluhu illa min salas,
terputus hubungannya dengan dunia melainkan 3 perkara. Pertama ialah sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang boleh bagi manfaat. Yang ketiga ialah waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Masya Allah, ya. Hari ni dalam grup kita ni ada ibu bapa, ada anak-anak. Masya Allah. Ini 3 perkara yang akan ditinggalkan oleh seorang yang mati. Yang ketiga yang saya nak bawa ialah anak soleh yang mendoakan. Masya Allah, ya. Anak-anak yang ada pada hari ini sudah pasti, ya, ada keazaman dalam diri untuk menjadi anak yang soleh. Jadi bagaimanakah kita nak menjadi anak yang soleh? Banyak rintangan dan cabaran yang perlu kita hadapi. Masya Allah. Saya nak bawakan juga bagaimana sabda Nabi SAW, apabila Allah mengasihi seseorang hamba, maka ia akan memanggil malaikat Jibril dan menyatakan kepadanya, sesungguhnya Allah menyayangi seseorang hamba, maka Allah dan malaikat Jibril mengasihi hamba tersebut. Lantas malaikat Jibril memanggil penduduk langit seraya berkata, sesungguhnya Allah mengasihi hamba tersebut, maka mereka akan mengasihinya. Seterusnya seluruh manusia akan mengasihinya. Apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita bila Allah kasihkan seorang hamba, dia akan bagi tahu kepada malaikat. Malaikat pula bagi tahu kepada seluruh penduduk langit. Penduduk langit pula akan beritahu pula kepada seluruh penduduk bumi. Ya, bagaimana Allah SWT mengasihi seseorang. Jadi bagaimanakah kita nak mendapat kasih sayang daripada Allah SWT? Masya Allah, ya, banyak caranya. Dan insya-Allah, ya, saya akan kongsikan kepada anak-anak dan seluruh para ibu bapa pada hari ini, ya, bagaimana cara untuk kita berdepan dengan masalah-masalah yang kita hadapi insya-Allah. Ya, sebelum tu kita tunjukkan gambar-gambar dulu kan. Ya, ini perjalanan hidup seorang insan. Kita bermula daripada kecil, kemudian kita dewasa, kemudian kita meningkat dewasa dan memiliki keluarga. Ini adalah resmi kepada kehidupan manusia. Masya-Allah. Dan anak-anak ni dia merupakan harapan ibu dan ayah. Masya-Allah. Ya, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, kami mewasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, lebih-lebih lagi ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kerana ibunya mengandungkannya lemah dalam keadaan yang lemah. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian menyusukan pula dalam kadar 2 tahun. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepada aku, Allah kata, dan kepada kedua ibu bapa kamu. Wa ilayyal masir, kepada akulah kamu akan dikembalikan. Masya Allah, ya. Sebab itu, ya, kita tidak dilahirkan daripada kotak hitam ke, tidak dilahir daripada longkang ke, tidak lahir daripada buluh betong ke, tidak. Ya, sebaliknya kita dilahirkan daripada sepasang, ya, di antara perempuan dengan lelaki, ibu dengan ayah, suami dan isteri. Ya, lahirnya anak. Jadi bila lahirnya anak, sudah tentu ibu bapa mengharapkan anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Masya Allah, ya. Ini gambar-gambar yang saya tunjukkan adalah gambar-gambar yang positif, ya, gambar-gambar yang bagaimana kita nak mendepani masalah yang kita ada ialah dengan banyakkan buat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini pun gambar lagi. Kita nak bentuk keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ni keluarga yang sentiasa tersenyum. Keluarga yang sentiasa ketawa bersama-sama. Masya Allah, kita bukan nak gelak 24 jam, tidak, ya. Tetapi dalam kehidupan kita ni, kita nak gembira. Gembira yang bagaimana? Gembira yang bersama dengan keluarga kita. Masya Allah, ya. Kemudian untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Ini kita akan pergi. Ustazah, Kak Umar ganggu sikit. Slide tidak kelihatan. Oh ya ke? Minta maaf ya. Ya. Oh. Daripada tadi ke baru lagi? Baru je lagi. Baru lagi, ya? Mungkin yang perjalanan tu tak kelihatan. Okey, nampak? Okey, alhamdulillah. Mungkin nak start back balik sikit kot. Ya. Minta maaf Ustazah, ya. Tak apa.
Okey, nampak ya? Okey, Okey, kita nampak. patah balik ke belakang. Back sikit. Terima kasih Ustazah. Ni ya. Ya, sama. Ni adalah membentuk keluarga yang bahagia, ya, kita makan bersama, kita senyum bersama, ya, bergurau bersama, macam itulah kita nak lahirkan keluarga yang bahagia. Okey, kita akan pergi pula kepada untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Bagaimana nak jadikan pelajar yang cemerlang? Pertama ialah memiliki iman yang sejahtera. Masya-Allah ya. Jangan melakukan syirik kepada Allah. Syirik ni cukup banyaklah. Ya, apa yang kita faham berkenaan dengan syirik ialah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan bagaimana syirik ini ada juga yang disebut sebagai syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali maksud dia syirik yang secara terang-terangan. Yang syirik khafi pula adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Ya, kita ni kalau syirik yang jali mungkin kita tak buat. Ya, tetapi syirik khafi cukup banyak. Nanti saya akan terangkan. Ya, inilah yang diperkatakan dalam ayat 13 dalam surah Luqman. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wahai anakku. Ya, ini Luqman berkata kepada anak dia. Ya, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Ni ya, dalam mendidik anak-anak, ya, patutnya dalam surah Al-Luqman ini patutlah kita belajar ya berkenaan bagaimana nak mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, sebelum tu saya nak ceritakan dulu apakah maksud daripada syirik jali. Syirik jali adalah syirik yang terang-terang, ya, dia menyembah kepada berhala ataupun dia menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi kepada busut contohnya, ya, dia minta nombor ramalan di situ contohnya lah ya, itu adalah syirik jali, terang-terangan. Kalau syirik khafi pula, syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik tersembunyi? Sebelum tu saya nak bawakan kisah ya berkenaan dengan Umar bin Al-Khattab. Umar ni satu hari dia bina rumah dia. Ya, bila nak bina rumah tadi ya, hampir dia nak letakkan satu batu yang melengkapkan dinding rumah dia, tiba-tiba azan berkumandang. Dia letak batu tadi, kemudian dia terus pergi ke masjid. Ya, kemudian para sahabat lain yang nak pergi ke masjid lalu di rumah Umar bin Al-Khattab tadi, mereka nampak ada satu batu yang terlopong. Lalu mereka ni sampai saja ke masjid, mereka dah sudah semayang apa semua, ya, bersembang-sembang, lalu bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, ya, wahai Umar, kami lalu di tepi rumah kamu tadi. Ya, kami tengok rumah kamu, cantiknya rumah kan. Ya, tengok ada satu batu terlopong di situ. Kenapa? Lalu Umar pun berceritalah. Ya, dia kata ketika mana aku nak melengkapkan satu batu, tiba-tiba azan berkumandang, jadi aku letak batu tu, lalu aku pergi semayang. Sebab apa? Sebab aku tidak mahu membesarkan batu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritakan di sini bahawa Umar ni, dia ada kerja dia yang perlu dia selesaikan. Tapi apa dia? Bila dia dengar azan, ya, menyuruh semayang, contohnya mengajak kita ke arah solat, maka dia tinggalkan kerja dia demi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara-perkara yang kita sebut sebagai syirik khafi yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak kita dahulukan ya masalah-masalah dunia, kerja-kerja dunia daripada kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah ya. Jadi perlulah perkara ini kita muhasabah sama-sama anak-anak ya. Kadang-kadang satu-satu perkara tu mak suruh kita solat ya, masih lagi kita sebut satlah. Inilah ya yang kadang-kadang ya menjadikan kita ni semayang lambat, kadang-kadang tak semayang ya. Anak-anak, kita kadang-kadang sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan handphone kita sampai kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita. Masya-Allah ya. Jadi berkaitan dengan ayat ni ada satu kisah ya, kisah tentang Luqman, dia nak mengajar anak dia. Sebab tu dalam kehidupan kita ni yang perlu kita dengar ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Rasul, nasihat ibu bapa. Ya, kita jangan hidup kita ya nak dengar cakap orang. Kan? Bagaimana saya nak bawakan kisah tentang Luqman. Ada qil ya menyebutkan kisah ini adalah kisah Luqman dan anaknya. Ada qil menyebutkan dia adalah kisah Juha. Seorang lelaki yang bernama Juha yang dia ni mengajarkan kepada anak dia. Apa dia? Dia kata, wahai anakku, aku nak ajarkan kepada kamu dalam kehidupan ini tak semua manusia suka kepada kita. Dia tak suka apa yang kita buat.
Lalu anak dia kata, saya tak fahamlah wahai ayah. Lalu kata Luqman, jom kita mengembara. Lalu Luqman tadi, dia mengembara dengan apa? Dengan anak dia dan seekor keldai. Lalu waktu tu, ya Luqman dia suruh anak dia naik atas keldai tadi dan dia ni tuntun daripada bawah. Tuntun ni maksud dia tarik daripada bawah. Ya. Lalu bertemulah dengan satu kumpulan manusia. Lalu manusia ni kata, apalah anak ni? Ya, ayahnya dah tua berjalan, yang dia naik di atas keldai. Lalu waktu tu Luqman dia suruh anak dia turun, dia pula naik. Luqman naik. Lalu anak dia pula tarik tali keldai tadi. Lalu ya bila berjalan, akhirnya sampai ya ke satu tempat yang ada orang ramai, lalu orang komplain juga. Orang kata, apalah ayah ni? Ya, dia dah tua dan anak dia masih kecil. Anak dia berjalan, ayah tu naik keldai. Apalah ayah ni? Lalu Luqman dia kata kepada anak dia, mari kita naik sama-sama. Lalu kedua-duanya naik. Ya, mereka meneruskan perjalanan. Bila kedua-duanya naik keldai tadi, lalu di satu kawasan, ya, orang ramai juga. Lalu orang komplain juga, apalah manusia ni? Ya, depa ni badan besar, naik keldai yang kecil. Lalu kedua-duanya turun. Luqman dan anaknya turun, lalu mereka ni ya menarik saja keldai tadi tanpa mereka naiki. Lalu mereka lalu di satu kawasan, ya manusia sedang ramai berkumpul, lalu manusia tadi pun komplain juga. Ya, apalah punya manusia ada keldai tak nak naik, ya kan? Lalu Luqman kata, ya, kamu naik sudah, ayah tuntun daripada bawah. Ayah naik sudah, kamu tuntun daripada bawah. Kita naik dua-dua orang pun sudah dah. Kita tak naik dua-dua orang pun sudah dah. Sekarang ni satu benda je yang belum kita buat, ialah kita tanggung keldai ni. Lalu kedua-duanya menanggunglah keldai tadi, lalu mereka meneruskan perjalanan, mereka lalu di satu kawasan manusia ni ketawakan mereka. Apalah manusia ni? Dia katakan, ya, ada keldai, mereka tanggung. Lalu ya Luqmanul Hakim ni dah sampai ke tempat yang mereka tuju, dia kata kepada anak dia, inilah resminya manusia, apa yang kita buat semua serba tak kena. Masya Allah ya. Sebab itu dalam kehidupan ini yang perlu kita dengar ialah siapa dia? Ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah kita buat. Masya Allah ya. Kita kalau hidup mendengar kepada kata-kata orang, hidup kita takkan senang. Ya. Kemudian seterusnya, apa yang mesti kita ada ialah memiliki iman yang sejahtera. Masya Allah, iman di dalam anak-anak. Iman yang di dalam ini perlu dipupuk daripada muda. Ya, nak belajar Al-Quran, belajar daripada kecil. Jangan kita dah tua dah. Itu yang pepatah Melayu menyebut, kalau kita nak lentur buluh, kena lentur daripada rebungnya. Jangan bila dah buluh tu dah besar, buluh tu dah tua, baru kita nak lenturkan, apa yang berlaku? Dia akan libah balik muka kita. Kan? Jadi mengetahui hakikat ya kehidupan di dunia. Ya, sebagai seorang manusia, tak kiralah kecil ataupun besar, kita kena tahu siapa diri kita. Dari mana kita datang, ke mana kita akan dikembalikan. Ya, iman yang sejahtera, dia akan melahirkan insan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keimanan ni satu benda yang sangat penting pada diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kata sesungguhnya ya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi. Kalaulah orang bertanya kepada kita pada ketika ini, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh jawab, Allah dan para malaikat sedang berselawat kepada nabi. Kerana apa? Kerana dia menggunakan fi'il mudhari', yusalluna. Kan? Dan ayat itu diteruskan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kamu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ya kita ni nak memohon pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu, hanya orang-orang yang beriman sahaja yang mahu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ya, sebab tu keimanan itu kena dipupuk daripada muda anak-anak. Bukan tunggu kita tua. Ya, bukan tunggu sampai kita sudah dewasa. Ya, keimanan ini akan datang daripada jiwa kita yang halus, jiwa kita yang kecil, kita pupuk dan insya-Allah ya dia akan menjadi insan yang baik apabila sudah dewasa nanti.
Ya, di sini saya ada masukkan satu kisah ya berkenaan dengan Syekh Bahlul. Siapa dia Syekh Bahlul ni? Kita biasa dalam masyarakat kita bila sebut tentang Bahlul ni bodoh ya. Tapi Syekh Bahlul ini berlaku di negeri Baghdad. Kisah ni ya. Bagaimana Syekh Bahlul ni satu hari ayah dia meninggal dunia. Ayah dia adalah seorang qadi di negeri Baghdad ya. Jadi bila ayah dia meninggal dunia, jadi Syekh Bahlul ni ya, dia ni kira alim jugalah ya. Jadi dia sangat sedih ya. Kemudian orang-orang ramai pun mulalah berkira-kira nak melantik seorang qadi yang baru. Bila ditenang-tenang, bila ditengok-tengok, orang yang layak menggantikan qadi yang sudah meninggal dunia, tak lain tak bukan ialah anaknya Syekh Bahlul. Kan? Yang Syekh Bahlul ni pula, dia tak nak jadi qadi. Jadi apa yang dia buat? Dia pun berfikir, punya fikir, lalu dia kata, aku kena pura-pura gila. Ya, supaya orang jangan percaya kepada aku. Lalu dia balik rumah, ya, dia buka jubah dia buka serban dia, tinggal yang kecil-kecil je dekat dalam. Kemudian dia pun cari budak-budak sedang bermain. Lalu dia jumpalah satu kumpulan budak-budak sedang bermain. Lalu dia pun bermainlah dengan budak-budak tadi. Budak-budak main polis sentri, dia pun polis sentri, orang main guli, dia main guli. Sedang mereka bermain tadi, tiba-tiba Syekh Bahlul tengok ada seorang budak tak main. Duduk di atas seketul batu menangis. Lalu ya Syekh Bahlul ni berhenti bermain, lalu dia pergi kepada budak tadi. Dia kata, wahai gulam. Gulam ni ya, gulam ni cakap Arab lah. Ya, gulam ni maksud dia budak lelaki. Wahai gulam, kenapa kamu tak main bersama-sama dengan kawan-kawan kamu? Lalu gulam tadi, budak tadi, dia angkat kepala dia, dia kata, wahai Syekh. Dia kenal Syekh Bahlul ni ya. Dia kata, wahai Syekh, macam mana saya nak main? Mak saya ni selalu baca dekat telinga saya ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadat. Wahai Syekh, Allah bukan jadikan kita untuk main-main, tapi Allah jadikan kita untuk beribadat. Tu kata gulam tadi. Lalu Syekh tadi terdiam. Lalu Syekh tadi bertanya juga, ya, kenapa kamu menangis? Aku menangis ni, dia kata, kerana aku sangat takut. Aku selalu melihat ibu aku di dapur bila nak masak, ya, masak makanan. Dia nak menyalakan api tu, dia nyalakannya, dia masukkannya ranting kayu yang kecil. Bila api dah marak dah, baru dimasukkannya batang kayu yang besar. Aku takut, wahai Syekh, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menyalakan api neraka, dimasukkannya aku yang kecil ni. Ya, dah menyala dah api neraka, baru dah dimasuk orang-orang tua. Masya Allah ya. Gulam tadi, dia mengingatkan kepada Syekh Bahlul. Syekh Bahlul ni terkedu. Terkedu ni maksud dia ya, terpukul ya dengan kata-kata kanak-kanak tadi. Lalu dia balik ke rumah dia pakai balik serban dia pakai balik jubah dia pergi jumpa dengan masyarakat dia kata dia sudi untuk menerima jawatan sebagai seorang qadi. Masya Allah ya. Ini kerana apa? Kerana nasihat daripada seorang kanak-kanak. Masya Allah. Ya, sebab itu keimanan ataupun kita tengok ya, kebaikan itu bukan sekadar yang dilakukan oleh orang-orang tua, tapi boleh dilakukan daripada seorang kanak-kanak. Masya Allah ya. Kemudian kita tengok lagi, apa yang perlu ada kepada diri kita ialah kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat makan, dengan nikmat pakaian anak-anak ya, dengan nikmat gadget yang ada ya. Jangan kita jadi orang yang suka merungut. Masya-Allah, kena bersyukur. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebut tentang syukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azabku adalah amat pedih. Masya Allah, kita nak bersyukur kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Masya Allah anak-anak, ya, terutama nafas kita. Allahu Akbar ya. Nafas yang Allah bagi kepada kita. Kalaulah dikirakan berapa harganya, 1 minit 5 sen, tak mampu kita bayar. Kerana apa? Nikmat ya, nikmat nafas yang diberikan oleh Allah. Kalau kita hitung nikmat yang Allah bagi, tak terbayar kita. Masya Allah. Ya, kita nak bersyukur kepada siapa lagi? Kepada ibu dan bapa kita. Ya, pengorbanan mereka membesarkan kita. Bukan senang anak-anak ya. Saya seorang ibu, saya tahu.
Ya, dan sekarang ni pun saya adalah ibu dan bapa kepada anak-anak saya. Jadi, ya saya tahu macam mana ya nak membesarkan anak-anak, macam mana kita nak berkorban, macam mana kita nak menyediakan kelengkapan untuk anak-anak. Masya-Allah, sekiranya anak-anak itu tidak menghargai, macam mana perasaan seorang ibu dan juga bapa. Okey. Kemudian yang ketiga ialah kepada siapa sahaja yang memberi manfaat dan sumbangan kepada kita, terutama guru-guru kita. Masya-Allah. Sebab itu belajar kita tak boleh pilih guru. Cikgu ni aku suka, cikgu ni aku tak berapa suka, ya. Cikgu ni aku akan masuk, cikgu ni aku malas masuk. Kan? Tak boleh anak-anak, sebab dia adalah soal keberkatan. Ya, ilmu yang kita dapat ni adalah suatu benda yang ghaib. Ni nak cerita ya. Dia adalah ghaib. Ghaib ni ya, ialah suatu yang setengah orang dia ada ilmu tapi tidak ada amalan. Ada orang ilmu sedikit tapi amalannya berpanjangan. Masya-Allah. Ya, sebab itu dalam soal kita belajar dengan guru mesti ada keberkatan. Guru tu pertamanya jangan kita kutuk. Ya, jangan kita kutuk. Sekarang ni macam-macam ya anak-anak pelajar buat kepada guru-guru. Ada yang buat TikTok, ya, memperlekehkan guru, memain-mainkan guru, masya-Allah ya. Hari ini memang kita akan gelak ketawa dengan apa yang kita buat, tapi kita tak akan tahu di satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kepada kita. Masya-Allah. Ya, di sini ada saya masukkan kisah tentang anak di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, saya nak bawakan kisah ni ialah bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagaimana yang anak-anak tahu, dia adalah merupakan seorang nabi yang mempunyai kelebihan. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia kalau nak pergi mana-mana hanya naik angin sahaja. Kan angin tu akan bawa ya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini kehebatan dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dua raja yang hebat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah Raja Sulaiman, yang kedua ialah Raja Iskandar Zulkarnain. Dua raja yang hebat juga tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah Raja Firaun, yang kedua ialah Raja Namrud. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam satu hari dia mengumpulkan seluruh memanda menteri dia. Dia kata, wahai menteri-menteriku, menteri Nabi Sulaiman ni ada yang terdiri daripada jin, ada yang terdiri daripada syaitan, ada yang terdiri daripada manusia. Kan? Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam dia kata kepada para menteri dia, sekarang ni aku nak kamu semua terjun ke dalam dasar laut, bawa kepada aku apa yang istimewanya di dasar laut. Lalu semua terjun. Ya, ada yang bawa kuda laut. Kata Nabi Sulaiman, ini dah biasa dah aku tengok. Ada yang bawa rumpai laut. Kata Nabi Sulaiman, ni biasa dah aku tengok. Ada yang bawa penyu laut. Kata Nabi Sulaiman, ni dah biasa aku tengok. Melainkan seorang menteri daripada kalangan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bawa naik satu kubah. Kubah. Kubah tu bulat berwarna putih. Lalu Nabi Sulaiman kata, ini luar biasa. Lalu Nabi Sulaiman ni dia pergi dekat kubah tadi. Dia pun pegang-pegang kubah tadi, tiba-tiba kubah ni terbuka. Lalu Nabi Sulaiman mendapati di dalam kubah ni ada seorang budak lelaki. Lalu Nabi Sulaiman pun bertanya, siapa kamu wahai ghulam? Ghulam lagi ya. Siapa kamu wahai ghulam? Dia kata. Adakah kamu keturunan daripada jin atau manusia? Lalu budak lelaki tadi pun berkata, dia kata saya adalah manusia biasa. Dulu saya hidup macam biasa. Ya, dulu saya hidup, dia kata, dengan ibu saya. Ibu saya dah tua, ibu saya sakit. Jadi hari-hari saya memandikan ibu saya menyuapkan makanan kepada ibu saya. Jadi satu hari ibu saya berkata, dia teringin nak berjalan di tepi laut. Jadi tidak ada kenderaan untuk kami orang susah, dia kata. Lalu aku nak menunaikan permintaan ibuku, aku ambil ibuku, aku letakkan di atas belakangku, aku tanggung ibuku. Walaupun dalam keadaan yang amat berat, aku tanggung ibuku. Aku bawa dia berjalan di tepi pantai. Tiba-tiba aku mendengar ibuku di atas belakangku berkata, ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakan kepadaku anak yang sangat baik ya Allah. Ya Allah, andainya kau memanggil aku, kau ambil aku, kau matikan aku ya Allah. Kau berikanlah kebahagiaan kepada anakku bukan di langit dan bukan di bumi. Itu doa daripada ibu ghulam tadi. Tak berapa lama kemudian, ibuku sakitnya makin lama makin melarat, lalu ibuku meninggal dunia.
aku sangat sedih, dia kata, kerana aku dah keseorangan di atas muka dunia, lalu aku membawa diri berjalan di tepi pantai. Tiba-tiba aku melihat satu kubah yang berwarna putih, aku pun pergi dekat, tiba-tiba kubah ni terbuka. Lalu dia kata, aku pun masuk. Tiba-tiba kubah ni tertutup dan bergolek masuk ke dalam laut. Pada awalnya aku sangat takut. Tetapi rupanya, bila aku duduk dalam kubah ni, aku rasa nak makan, aku dapat, aku rasa gembira duduk di dalam kubah ni. Lalu barulah aku teringat doa daripada ibuku, kebahagiaan yang ibuku doakan kepadaku bukan di langit dan bukan di bumi, sebaliknya di dasar laut. Masya Allah. Ya, lalu Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada ghulam ni, adakah ya kamu nak hidup di atas muka dunia kerana kamu telah diselamatkan atau kamu nak kembali duduk dalam kubah ini? Berkatalah ghulam tadi, aku nak tetap duduk dalam kubah ni kerana inilah tempat yang didoakan oleh ibuku. Masya Allah ya. Ini adalah anak yang berbuat baik kepada ibunya. Masya Allah ya. Jadi kita pun boleh dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita berbuat baik kepada ibu bapa kita. Itulah ya. Sebabnya anak-anak zaman sekarang dia banyak menderhaka pada kedua ibu bapa dia. Dia lebih suka kepada kawan-kawan dia. Hidup dia adalah kawan-kawannya. Apa sahaja masalah yang nak dikongsi dengan kawan-kawan. Sedangkan orang yang mesti kita taati adalah kedua ibu bapa kita. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan di antara dosa yang Allah tidak akan tunggu sampai akhirat ialah orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan kebaikan juga yang Allah tidak akan tangguhkan sehingga ke hari kiamat ialah kebaikan orang yang mentaati kepada kedua ibu bapanya. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, kita nak melaksanakan tanggungjawab. Nak menyempurnakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat anak-anak. Solat jangan tinggal. Ada seorang sahabat Nabi SAW, ya, dia tanya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku sembahyang, apa yang aku dapat? Lalu Nabi kata, kamu solat subuh, Allah jaga kamu sampai masuknya zuhur. Kamu sembahyang zuhur, Allah jaga kamu sampai masuknya asar. Kamu semayang asar, Allah jaga kamu sampai masuknya maghrib. Kamu semayang maghrib, Allah jaga kamu sampai masuk isyak. Kamu semayang isyak, Allah jaga kamu sampai masuk subuh. Begitulah ratibnya perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang menunaikan solat. Masya Allah ya. Sebab tu solat ni jangan kita tinggal anak-anak, kerana inilah perkara yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila seorang itu mati. Kemudian yang kedua ialah mentaati kedua ibu bapa. Ketiga ialah menuntut ilmu. Keempat, menyemai akhlak mahmudah terpuji. Ya, sebab itu antara yang mesti kita jaga anak-anak ialah apa dia? Lidah kita. Ini kadang-kadang main game ya, keluar perkataan Allahu Akbar ya. Seluruh perkataan keluar. Ya, dalam hutan keluar, dalam kain keluar. Masya Allah ya. Sebab tu kena jaga lidah kita. Ya, kadang-kadang kita ni panggil kawan-kawan kita, hey bodoh. Bodoh pun tak boleh anak-anak. Sebab dia merupakan perkataan yang kita mengeji orang lain. Ya, inilah yang dinamakan sebagai perkara yang kita nak laksanakan tanggungjawab. Macam yang Ustazah Umar sebut tadi ialah berkaitan dengan mas'ulun. Apa makna mas'ulun? Itulah yang kita katakan tanggungjawab. Tanggungjawab ni bukan sekadar kepada ibu bapa, ialah tanggungjawab anak-anak. Terhadap diri dia sendiri, terhadap masyarakat dia, terhadap keluarga dia, terhadap ibu bapa dia. Masya Allah ya. Jadi tadi Ustazah ceritakan berkenaan dengan anak yang soleh di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekarang ni Ustazah nak bawakan satu kisah anak yang toleh. Toleh ni apa dia? Anak yang derhaka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita dia? Ada sekumpulan para sahabat. Ya, mereka melalui satu kawasan yang gelap lah. Gelap. Mereka berjalan pada waktu malam. Lalu mereka lalu di satu kawasan lapang. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi keldai. Keldai ni kalau ada di waktu saya belajar di Mesir dulu, memang bunyi dia Allahu Akbar, memang buruk lah. Dan Nabi menyebutkan ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan suara yang paling buruk adalah suara keldai. Ya, jadi mereka mendengar suara keldai. Lalu mereka kata rasanya di kawasan ni tanah perkuburan. Pasal apa? Ya, keluarnya suara keldai. Lalu mereka pun berjalan, lalu jumpalah satu rumah. Lalu mereka pun ketuklah dan keluarlah seorang ibu. Ya, jadi mereka pun bertanya. Kami nak tanya, tadi kami lalu dekat satu kawasan lapang, kami dengar ada bunyi himar ataupun bunyi keldai. Lalu tiba-tiba ibu ni menangis.
Dia menangis. Ya, dia kata sebenarnya suara tu datang daripada kuburan anak aku. Allahu Akbar. Lalu para sahabat Nabi ni, ya mereka terkejut. Ya, mereka kata kenapa? Anak aku ni dia kata semasa hidup dia. Ya, bila aku ni suruh ya, dia ni menolong aku, suruh dia buat apa sahaja, dia suka kata kepada aku, mak ni macam himar. Ya, kita ni himar ni mungkin keldai ni mungkin tidak popular lah di negara kita. Kita ni lebih suka sebut ba alif ba ya, bab satu. Kan? Ya, kadang-kadang ada orang yang maki mak dia. Mak ni macam balik bayar. Dia katakan. Jadi kalau di negara Arab yang lebih kurang macam balik bayar adalah himar ataupun keldai. Dia kata mak ni macam keldai lah. Suka membebel, ya, dia marahkan mak dia. Lalu dia kata, mak tadi kata, satu hari aku juga ada rasa marah. Jadi aku pun kata juga kepada dia, summa ja'alaka himaran. Mudah-mudahan kamu tu jadi keldai. Rupa-rupanya anak-anak ni kalau dia maki mak ayah dia, tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila ibu bapa yang maki anak-anak, itu adalah satu doa. Masya Allah, ya. Tak berapa lama kemudian dia kata, anak aku jatuh sakit. Bila sakit, makin lama makin melarat, lalu meninggal dunia. Dan bila dikebumikan, ya, pada hari dikebumikan, pada malam tu, ya, seluruh penduduk di situ mendengar ada suara keldai. Kemudian bila mereka pergi ke kuburan anak aku, melihat satu lidah yang terjelir keluar daripada kuburan anak aku. Sebab itu anak-anak, doa yang paling baik yang perlu kita minta ialah daripada ibu bapa kita. Ya, jadi sebab itu jangan membuatkan ibu bapa kita marah. Bila ibu bapa marah, maka dia akan mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, dia merupakan satu doa. Masya-Allah, ya. Kemudian ya, ni saya nak sentuh sikitlah berkenaan dengan PDPR ni ataupun kita katakan online kelas ni, masya-Allah, ya. Anak-anak murid saya pun macam itulah juga, ya. Kita belajar ni mesti ikhlas. Masya-Allah, ya. Tambah pula ya, guru ni buka Google Meet, ya, dan anak-anak macam biasalah macam kita yang buat hari ni lah kan. Ya, jadi guru-guru tak tahu anak-anak buat apa. Ada kadang-kadang tu yang baring, yang tidur, dia hanya online kan kelas itu. Sebab itu belajar ni mesti ikhlas supaya kita ada keberkatan. Kemudian jangan memilih guru mana yang kita rasa sesuai dengan jiwa kita. Ni cikgu ni aku nak, ya, sebab dia seronok sikit mengajar. Contohnya kan, jangan anak-anak, ya, sebab tu masa saya mula-mula sampai ke Mesir dulu, ya, kakak-kakak selalu pesan, jangan kutuk pensyarah, ya, jangan kata apa-apa walaupun kita tak suka sekalipun, jangan kita mengutuk guru yang memberikan ilmu kepada kita. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kan? Nabi suruh ia menyampaikan ilmu tu walaupun satu ayat. Saya rasa guru kita bukan menyampaikan pada kita satu ayat, malah berayat-ayat. Banyaknya ayat yang dia sampaikan kepada kita, maka kita perlu hormat kepada dia. Masya Allah. Jangan mengabaikan tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru kepada kita. Kena hantar. Masya Allah, sampai masa dia kena hantar. Ya, sebab itu ibu bapa juga perlu memainkan peranan untuk anak-anak, ya, mengingatkan kepada anak-anak supaya menghantar kerja rumah. Masya Allah, ya. Kemudian hantar semua tugasan yang diarahkan, jangan tidak mengendahkan arahan dan suruhan guru. Ya, sebab itu kalau kita tengok, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, mengingatkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, bila kamu rasa kamu sudah hebat, ada lagi orang yang lebih hebat daripada kamu. Siapa dia? Ialah ibadus soleh yang kamu akan bertemu di persimpangan dua batang anak sungai. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi. Kita duk baca hari-hari, pada hari Jumaat kita baca suratul Kahfi, dia berkaitan dengan pengembaraan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa ni apa tujuan dia mengikut kepada Nabi Khidir alaihi salam? Kerana apa? Kerana nak dapatkan ilmu. Masya Allah, ya. Sebab tu ilmu ni bukan senang anak-anak. Dia ilmu yang kita nak dapat adalah ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia akan jadi mendalamnya duduk dalam jiwa kita. Banyak tak kita dengar, ya, orang yang mula-mula ni dia belajar, kemudian bila sampai dah tua dia akan berkata, dulu aku ada belajar ni tapi dah lupa. Dulu aku ada belajar ni tapi sekarang dah lupa. Masya Allah, ya, kita nak ilmu yang ada dalam diri kita, dia berkekalan. Dan insya Allah, macam mana nak berkekalannya ilmu tadi? Ialah dengan mendapat keberkatan dan keredaan daripada guru.
Saya nak bawakan dua kisah di sini. Pertama ialah kisah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni adalah imam mazhab kita lah. Dan kita ni kalau pergi ke Mekah contohnya ya, ada orang pesan ya, supaya jangan dipegang oleh orang-orang Arab ni, kita kena sebut ana Syafi'i, ana Syafi'i, ana Syafi'i. Apa maksud Syafi'i? Maksud dia ialah saya mazhab Syafi'i. Jadi nak ceritakan Imam Syafi'i ni, dia orang susah. Jadi mak dia ni hantar dia pergi belajar dengan Imam Malik. Bila belajar dengan Imam Malik tadi, disebabkan dia ni murid baru, maka dia duduk kat belakang. Bila duduk kat belakang, kata Imam Malik, ya, hari ni aku nak bagi kepada kamu kerja. Ya, keluarkan ya papan putih ke, keluarkan apa saja untuk kamu tulis. Anak murid yang lain semua keluarkan papan putih dan menulis. Jadi Imam Syafi'i ni dia tidak ada apa untuk dikeluarkan. Dia buat apa? Bila Imam Malik membacakan hadis, dia pun ambil lah hujung jari dia, dia pun masukkan dalam air liur dia, ya, mulut dia, kemudian dia tulis di atas tapak tangan dia. Imam Malik ni nampak, tapi Imam Malik ni jenis sabar, dia kata tak apa. Ya, hari ni anak murid baru main-main, tak apa. Besok aku nak suruh seorang-seorang menghafal. Kalau tergagaplah dia, maka aku akan denda dia. Lalu besoknya, semua datanglah menghafal apa yang mereka tulis daripada Imam Malik. Semuanya ada yang tergagap-gagap. Melainkan yang lancar, ya, menghafaz tadi, tak lain tak bukan ialah Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik pun bertanya, semalam aku tengok kamu seolah-olah macam main-main, memasukkan jari dalam air liur, kemudian tulis di atas tapak tangan. Lalu kata Imam Syafi'i, wahai Tuan Guru, bukan sekadar aku tulis di tapak tangan, tapi aku tulis terus masuk ke dalam hati. Ini Imam Syafi'i. Dia merupakan anak murid kesayangan kepada Imam Malik. Ya kan? Imam Malik sangat sayang kepada Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi satu hari, Imam Syafi'i ni datanglah untuk menghafaz di hadapan Imam Malik, tiba-tiba tergagap 1-2 perkataan. 1-2. Kita ni bukan 1-2 anak-anak. Banyak perkataan yang tergagap. Kadang-kadang nak menyambung pun tak reti. Masya Allah. Lalu Imam Malik pun kata, wahai Syafi'i, kenapa hari ni kamu tergagap? Selalunya kamu lancar. Wahai Syafi'i, kamu makan apa hari ni? Lalu Syafi'i kata, hari ni aku minum susu. Boleh tak kamu balik tanya pada mak kamu, susu tu beli di mana? Lalu Imam Syafi'i balik tanya mak dia. Mak dia kata, susu ni beli daripada jiran. Pergi tanya pula pada jiran. Ya, susu ni ambil daripada kambing mana? Masya Allah ya. Lalu perah daripada kambing mana? Lalu jiran tadi kata daripada kambing sekian. Oh, aku terlupa. Kambing ni semalam dia masuk dalam tanah orang, dia telah makan pokok kayu orang dan aku telah mengambil susu daripada dia. Masya Allah. Dalam soal pemakanan pun adalah suatu benda yang sangat penting kepada kita. Lalu Imam Syafi'i, dia minum susu, susu tu beli daripada jiran. Ya, yang jiran pula perah daripada kambing, yang kambing tu semalam makan buah pucuk kayu orang. Masya Allah. Ya, itu sebabnya dalam kita mendapat ilmu, kita kena ambil tahu tentang pemakanan yang kita makan anak-anak. Supaya dia jangan jadi makanan yang haram. Sebab itu kita belajar tentang halal, tentang haram. Ya, pekerjaan yang haram. Apakah pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram? Masya Allah ya. Kalau kita nak cerita benda tu adalah sangat panjang. Kemudian ya, bagaimana kisah seorang guru dengan 40 anak murid. Ini berlaku di negeri Baghdad. Bagaimana seorang guru ni dalam 40 orang anak murid ni ada seorang yang paling dia sayang. Lalu 39 orang ni rasa tak puas hati. Mereka jumpa dengan guru mereka, mereka kata, wahai guru, kenapa guru sayang lebih pada dia? Lalu kata guru tadi, sebab dia dengar cakap aku. Lalu 39 kata, kami pun dengar juga kata guru. Lalu kata guru tadi, kamu ni dengar-dengar, tapi ada juga engkarnya. Kan? Lalu pada waktu tersebut, ya, guru tadi kata, kalau kamu nak tahu kebenarannya, besok kamu berkumpul, ya, tepi laut, tepi pantai lah. Lalu besoknya, semua 40 orang murid ni datang. Guru tadi dia bagi sebilah pisau dengan seekor burung. Tiap-tiap orang anak murid dia. Dia kata, kamu pergilah ke mana-mana sahaja, sekira-kira tidak ada yang nampak kamu sembelihlah burung ni. Yang aku nak ialah burung ni sudah disembelih, datang bawa ke depan aku. Lalu ya, 40 orang anak murid ni pun berpeleseranlah di tepi pantai tadi. Ada yang pergi belakang pokok kelapa, sekira-kira tengok tidak ada orang, dia pun sembelihlah ke burung tadi. Ya. Lalu bila dah siap semuanya, 39 ekor burung telah siap disembelih, melainkan seekor sahaja yang tidak disembelih.
Rupanya yang tak sembelih tadi siapa dia? Ialah anak murid kesayangan guru tadi. Lalu guru tadi dia bertanya. Lalu 39 tadi kata, tengok tuan guru. Ya, tuan guru kata, ya, dia ni dengar cakap, rupanya dia tak dengar cakap. Lalu guru tadi pun bertanyalah. Ya, dia kata, wahai anak muridku, kenapa kamu tak sembelih burung ni? Wahai tuan, dia kata, ya, sekira-kira saya pergi belakang pokok, saya tengok memang tidak ada orang yang melihat saya. Tetapi saya yakin Allah melihat saya. Saya pergi pula belakang semak. Saya nak sembelih burung ni. Memang tidak ada orang yang nampak saya. Tapi Allah nampak saya. Masya Allah. Sebab tu saya tak boleh sembelih burung ni. Kerana apa? Tuan kata sekira-kira ada yang tidak melihat kita. Masya Allah. Tapi perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu guru tadi kata kepada 39 anak murid dia, tengok sekarang ni, ya, kenapa aku menyayanginya lebih daripada kamu. Masya Allah, ya. Sebab itu dalam soal ilmu ni anak-anak, kita perlu pelajari dengan lebih mendalam lagi. Insya Allah, ya. Kemudian seterusnya, ya, saya nak bawakan kisah juga. Hari ni banyak ya nak bawa kisah. Ya, sebab anak-anak ni memang suka kisah-kisah ni kan. Ya, kisah berkenaan dengan kerbau, kelawar. Kemudian cerita satu lagi ialah cacing. Apa ceritanya kan? Jadi cerita ya berkenaan dengan kerbau. Jadi satu hari malaikat Jibril alaihi salam dia turun pada seekor kerbau yang sedang mandi lumpur. Lalu dia tanya kepada kerbau tadi, wahai kerbau, tak kamu jadi seekor kerbau? Lalu kerbau tadi kata, alhamdulillah, aku syukur menjadi seekor kerbau daripada aku jadi seekor kelawar. Dia kata ya. Lalu malaikat Jibril tanya, kenapa kamu tak nak jadi kelawar? Aku tak nak jadi kelawar. Kerana kelawar ni dia kata, pada siang hari dia tidur, malam hari dia terbang sana, terbang sini. Bila dia tidur, kaki ke atas, kepala ke bawah. Bayangkanlah macam mana kalau kelawar ni kencing. Sebab kerbau ni dia membayangkan diri dia. Kalau dia kencing macam mana? Habis kena muka dia kan. Jadi kerbau ni badan dia besar. Jadi dia tak dapat nak bayangkan macam mana kalau kaki dia ke atas, kepala dia ke bawah. Lalu ya, selepas itu malaikat Jibril pergi tanya pula pada kelawar. Wahai kelawar, kamu bersyukur tak menjadi seekor kelawar? Apa jawab kelawar tadi? Alhamdulillah, aku bersyukur menjadi seekor kelawar daripada aku jadi seekor cacing. Kenapa kamu tak nak jadi cacing? Cacing ni jalannya lambat. Kemudian duduk dalam tanah. Kalaulah dia keluar kepala dia sikit, dia tak boleh kena matahari. Sebab itu aku tak nak jadi cacing. Ya. Bayangkanlah cacing ni, Allahu Akbar ya. Kalau nak berjalan ya daripada satu tempat ke satu tempat rasanya makan masa juga. Kalau cacing daripada sini nak pergi KL tak tahulah berapa tahun sampai ya. Allahu Akbar. Lalu malaikat Jibril ni pergi tanya pula cacing. Wahai cacing, bersyukur tak kamu jadi seekor cacing? Apa jawab cacing? Alhamdulillah, aku bersyukur menjadi cacing daripada aku jadi seorang manusia. Masya Allah. Kenapa cacing tak nak jadi manusia? Lalu kata cacing tadi, sebab manusia ni tugasannya sangat banyak. Tanggungjawabnya sangat banyak. Masya Allah, kita balik kepada mas'ulun tadi. Tanggungjawabnya banyak. Ya, bila azan berkumandang, pagi-pagi hari lagi belum cerah tanah, azan berkumandang. Azan subuh bukan untuk cacing, tapi untuk manusia. Pernah tak kita tengok cacing semayang subuh? Masya-Allah, no. Mana cacing betina pakai telekung, mana cacing jantan pakai kepiah, berkemutih atas tanah semayang subuh. Malu kita ya, kalau cacing pun semayang subuh, kita tak semayang subuh. Masya-Allah ya. Kemudian dia kata bila tengah hari sikit, dah azan zuhur. Azan zuhur untuk siapa? Adakah untuk cacing? Tak, untuk manusia. Kemudian petang sikit, azan asar. Azan asar untuk siapa? Azan asar untuk manusia. Bila masuk saja gelap, azan maghrib untuk siapa? Untuk manusia. Kemudian tengah malam, azan lagi, isyak. Untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk cacing. Masya Allah ya. Tapi cerita tu terhenti sampai di situ sahajalah. Malaikat Jibril tak adalah. Dia tanya kepada manusia pula. Ni ya. Ini yang kita katakan bahawa ya tugasan manusia tu adalah sangat berat ya dan tidak mahu dipikul oleh binatang-binatang lain. Sebab itu apabila kita tahu tanggungjawab kita adalah berat, hari ini memang kita seronok menjadi seorang manusia. Tapi sampai masanya bila manusia ini mati,
dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa aku dihidupkan dulu sebagai seorang manusia? Masya Allah. Kenapa? Dia benci jadi seorang manusia. Hari ni kita seronok, kita tak nak jadi cacing, kita tak nak jadi kelawar, kita tak nak jadi kerbau. Ya, kerana apa? Kita seronok menjadi seorang manusia. Keseronokan itu hanya sementara sahaja. Masya Allah ya. Jadi saya nak bawakan sikit adab-adab kita dengan guru macam mana. Pertama, memberi salam dan sentiasa hormat kepada guru. Ya, bila kita masuk Google Meet, nak keluar daripada Google Meet, bagilah salam. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Cikgu. Thank you sir. Dia kena ajar lidah kita ni supaya kita ni hormat kepada orang lain. Kemudian duduk dengan sopan dan sentiasa dalam keadaan tenang. Ini kalau kita belajar secara bersemuka lah. Jika ingin bertanya, minta izin terlebih dahulu. Cari masa yang sesuai untuk bertanya. Sentiasa menampakkan sikap menerima pendapat guru. Hindari daripada menyinggung perasaan guru. Memberi bantuan kepada guru apa yang dapat dibantu. Contohnya tengok ya, nanti kalau kita bersemuka tengok cikgu bawa barang banyak kan, cikgu pun keluar kita, janganlah lari. Sekarang ni budak ya, kadang-kadang dia memang tak nak tolong cikgu kan. Tengok cikgu bawa barang banyak 360 darjah, dia pun lari. Ya, kemudian lakukan apa yang paling disenangi oleh guru. Bercakap dengan baik dengan guru dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak meninggikan suara semasa bercakap dengan guru. Ini guru. Begitu juga adab kita dengan ibu bapa. Masya-Allah ya, sebab guru ni dia umpama ibu bapa. Ya, renungilah kata-kata ini. Sesiapa yang memuliakan guru berarti ia memuliakan Rasul. Sesiapa yang memuliakan Rasul berarti memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, syurgalah tempat kediamannya. Masya Allah ya. Sebab itu orang yang perlu kita hormati adalah guru dan ibu bapa kita. Sebaliknya jika seorang menderhakai guru, berarti ia menderhakai Rasul. Barang siapa yang menderhakai Rasul, berarti ia memurkai Allah. Siapa yang memurkai Allah, maka nerakalah tempatnya. Masya Allah ya. Sebab itu kita nak kehidupan kita ni adalah kehidupan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guru ni adalah pembimbing kepada kita. Ya, ibu bapa ni adalah pembimbing kepada kita. Sebab tu kita kena bersyukur, kena rasa sayang kepada mereka ya. Kalau dengan ibu kita, ciumlah tangan, ciumlah pipi ibu, sebut pada ibu, kakak sayang ibu. Masya-Allah, kena sebut macam tu. Ya, kemudiannya kalau dengan ayah pun begitu juga. Ayah bukanlah kita nak cium-cium tangan dia, sebut ya, adik sayang ayah. Dia macam tu. Begitu juga dengan ibu bapa. Dia perlu menyatakan sayang dia. Ya, bagaimana ada seorang ya sahabat Nabi SAW bernama Atta. Ketika mana ya dia nak bermusafir dengan Nabi SAW, dia pergi ke rumah Nabi, lalu Nabi SAW mencium cucunya Hasan dan Husin. Kan. Lalu ya dia pun tengok. Bila dia tengok dalam perjalanan tu, dia pun kata, "Ya Rasulullah, aku ni ada 10 orang anak." 10 anak dia ya. Tapi seorang pun aku tak pernah cium. Lalu Nabi kata apa kepada dia? "Malam yarhamu la yurham." Siapa yang tak kasihkan kepada orang lain, dia tidak akan dikasihi. Sebab itu kita tengok Nabi SAW adalah orang yang mengungkapkan sayang. Bila orang bertanya kepada dia, "Wahai Rasulullah, ya siapakah orang yang sangat kamu sayangi?" Apa jawab Nabi? Di kalangan laki-lakinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sebut. Dan Abu Bakar memang ada di situ. Daripada kalangan wanitanya ialah anaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu ya, perkataan sayang ini kita perlu ungkapkan kepada anak-anak kita, begitu juga anak-anak terhadap ibu bapa. Masya-Allah ya. Jadi ibu bapa anda, guru anda, rakan-rakan anda, minta maaf daripada mereka di atas kesalahan dan ketelanjuran. Sebab tu anak-anak, kita ada hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, macam Ustazah Umar sebut juga tadi. Ya, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kalau kita bersalah dengan Allah, bertaubatlah. Tapi hablum minan nas, Allah tidak akan mengampunkan dosa kita, melainkan kita minta maaf dengan orang yang telah kita buat salah. Masya Allah ya. Allah tak akan ampunkan dosa kita. Sebab itu, apabila kita ada ketelanjuran, kesalahan kita dengan manusia, mintalah maaf. Minta doa restu daripada mereka. Mohon sokongan moral dan rohani. Jangan sakiti, menyinggung perasaan mereka. Ya, sebelum tu saya nak ceritakan.
Ya, cerita ini memang pengalaman saya sendirilah. Ya, satu hari tu saya pergi ke klinik. Bila pergi ke klinik tadi, ada satu orang pakcik ni. Lebih kurang pakcik lah dengan saya ya. Dia pun ceritalah dengan saya. Dia kata, cikgu ke? Jadi saya kata, saya cikgu. Ya. Mengajar mana? Saya pun sebutlah SMKA Sultan Azlan Shah. Oh, sekolah tu dia kata kan. Jadi, jadi dia pun ceritalah dengan saya. Dia kata, hidup kita ni kena sayang mak ayah kita. Saya dah rasa dah. Dia kata, saya ni dulu dia kata memang orangnya suka lawan cakap mak saya. Suka lawan cakap mak saya. Ya, mak saya apa cakap ini, saya akan balas begitu. Ya, apa yang mak saya cakap semua tak betul bagi saya. Jadi dia kata sesudah saya kahwin, ya, saya ni ada masalah keuangan sikit lah. Jadi saya suruhlah isteri saya buat kuih dan meniaga tepi jalan dia kata. Ya, dan apa yang berlaku dia kata, seminggu tu memang kuih isteri saya memang tak laku. Tak laku dia kata. Seolah-olah macam orang tak nampak pun ya kedai isteri saya tu dia kata. Kemudian makan sampai 2 minggu, 3 minggu ya, jualan kami memang tak laku. Jadi satu hari dia kata saya sudah habis kerja pun dia kata kerja biasa saja. Saya pun berhentilah di satu surau dia kata. Di situ saya dengar ada seorang ustaz mengajar. Sesudah daripada ustaz tu mengajar, saya pun pergilah jumpa dengan ustaz ni, saya ceritalah masalah saya. Yang rezeki saya ni seolah-olah disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan saya ni dia kata pernah ambil upah begini-begini, orang tak bayar pun upah. Sebab apa? Orang tu tipu saya. Jadi dia kata kenapa rezeki saya disempitkan? Jadi ustaz tu pun tanyalah saya. Saya ni ada mak tak? Saya kata ada mak saya tapi lama dah saya tak balik kampung. Balik kampung, dia kata encik, balik kampung minta maaf dengan mak encik ya. Jadi ustaz tu tak tahu apa masalah saya. Tapi ustaz tu dia nasihatkan saya balik jumpa dengan mak saya, minta maaf dengan mak saya, minta restu dengan mak saya. Jadi saya pun baliklah kampung, saya minta maaf dengan mak saya tengok muka mak saya dah tua, dah lama dah saya tak ziarah dia. Saya memang banyak IU dengan dia, banyak saya derhaka pada dia. Saya minta maaf dengan dia tulus ikhlas daripada hati saya. Kemudian ya, bila saya balik ke rumah saya, sudah saya minta maaf, ya, isteri saya ni perniagaan ni makin lama semakin semakin maju, semakin orang nampak, kemudian orang akan tempah kuih daripada isteri saya. Masya-Allah, ini yang kita sebutkan bahawa restu daripada ibu bapa. Restu ni kita kata restu, keberkatan ni benda yang memang kita tak nampak. Ya, daripada segi mata kita yang kasar, tapi kita rasai dalam diri kita anak-anak. Sebab itu begitu juga dengan guru kita. Bila kita belajar dengan dia, kita akan rasai ilmu yang diberi kepada kita adalah ilmu yang berkat. Ya. Jadi di situ saya ada masukkan kisah ya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa dia kisahnya? Ya, sebab itu ya kena berhati-hatilah supaya kita jangan menyinggung ya perasaan ibu bapa, sebab ibu bapa ni bila dia mengeluarkan perkataan yang tak baik maka jadi tak baiklah kepada kita. Kalau dia mendoakan sesuatu yang baik, insya-Allah akan jadi baik. Ni saya nak bawakan kisah tentang anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang berlaku? Satu hari di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia memang tak ada air lah di rumah dia. Jadi dia terpaksa berjalan lebih kurang dalam 1 kilometer ambil air untuk berwudu. Jadi dia ambil air satu timba, dia pun bawa baliklah ke rumah dia. Tiba-tiba datang anak dia yang perempuan, celup tangan dalam air tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas punyalah rasa nak marah. Dahlah air tu tak cukup 2 kolah, dia celup tangan. Maka air yang tak cukup 2 kolah ni dah jadi air mustakmal, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Terpaksa nak pergi ambil air semula. Sa'ad bin Abi Waqqas punya marah dengan anak dia. Apa yang dia kata? Qasa'allahu qarnaki fala syabti ba'du. Semoga Allah telan ubun-ubun kamu, engkau tidak akan membesar sampai bila-bila. Itu ya, di antara perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, memang apa yang berlaku 20 tahun kemudian. Bila orang pergi ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tengok ada satu budak kerdil dalam rumah dia. Lalu mereka tanya, itu anak kamu masih kecil ke? Bukan, itulah anak hasil daripada doa aku. Masya Allah ya. Sebab tu anak-anak kita ni kena jaga hati ibu bapa kita, jangan sampai mereka mengeluarkan perkataan yang berupa doa yang tidak baik kepada diri kita. Masya Allah ya. Bagaimana ya? Disebutkan salasu da'awatin mustajabatun da'watul walidi. Ya, ada 3 doa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang pertama ialah da'watul walidi, doa orang tua. Yang kedua ialah da'watul musafiri, doa orang yang musafir, wa da'watul mazlum, iaitu doa orang-orang yang dizalimi. Masya-Allah ya. Sebab tu kita kena takuti dengan 3 doa ni. Ya, cabaran remaja di alaf ini ya banyak mengikut kepada hawa nafsu, syaitan laknatullah, perasaan cinta yang menipu, hiburan yang melalaikan. Saya tahu anak-anak sekarang memang suka TikTok. Malah kadang-kadang dia buat TikTok ya, tambah anak-anak perempuan. Jagailah diri kita anak-anak ya. Jangan sampai menari, ya memang kita seronok, ya follower kita banyak. Tapi apa yang berlaku? Kita ini sudah menjatuhkan maruah diri kita sendiri. Dilihat oleh orang ramai ya. Sekarang ni ya kita tekan saja send boleh sampai kepada ramai orang. Masya-Allah. Sebab itu ya hidup kita ni jaga solat kadang-kadang tetapi tidak menjaga kepada maruah diri. Masya-Allah ya. Kemudian apa tugas utama remaja pada hari ini? Dia kena tuntut ilmu, ilmu yang berkat, mengamalkan ilmu yang dipelajari mengikut kemampuan ya, menyemai akhlak yang mahmudah. Ini perkara yang mesti kita faham. Okey, tips remaja muslim untuk mencapai kecemerlangan. Apa yang mesti ada pada diri dia? Perbaikilah diri, serulah orang lain. Akidah yang sejahtera. Apa maksud seru kepada orang lain? Kita ni anak-anak ada tugasan kita. Apa tugasan kita ialah apabila kita tahu ada kawan kita buat silap, kita kena tegur sebenarnya. Ya, jangan biarkan dia dalam keadaan tidak ditegur. Bila suatu perkara yang tidak ditegur, maka dia rasa perkara yang dia buat itu benar. Ya, bila dia buat benar, maka kita dikira juga sebagai subahat dengan dia. Ya, ibadat yang benar ya. Anak-anak pada usia anak-anak ni belajarlah untuk menghafaz Al-Quran walaupun sedikit. Mungkin kita tidak masuk sekolah tahfiz tapi amalkanlah, belajarlah untuk menghafaz Al-Quran walaupun sedikit insya-Allah ya, supaya apa? Ibadah kita jadi benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, unggulilah akhlak yang baik. Kerana orang yang berakhlak yang baik ni selalu cakap baik ya, mengeluarkan perkataan yang baik, insya-Allah seluruh diri dia akan jadi baik. Sebab tu diri kita ni kena ada wawasan yang jauh, pemikiran yang positif, kekuatan jasmani, perlukan pengorbanan, kesabaran. Ya, bukan sabar ni orang tua sahaja. Ya, kanak-kanak pun perlu sabar. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberatkan seseorang melainkan dengan kemampuan dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dengan ujian tu, ada orang yang suka merungut-rungut, maka dia akan dapat dosa. Dengan ujian tu, ada orang yang bersabar. Sebab tu sabar ni banyak Allah sebutkan ya karakter dia ataupun sifat dia di dalam Al-Quran. Sampaikan Nabi Yaqub alaihi salam berdepan dengan 12 orang anak dia. Dia ada 12 orang anak daripada 4 orang isteri, 10 anak dia jahat. Masya-Allah, tu ujian yang Allah bagi pada Nabi Yaqub alaihi salam. Lalu Nabi Yaqub alaihi salam ni punya sedihnya di atas kejahatan anak-anak dia menipu dia. Ya, mereka telah membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka kata mereka dimakan oleh serigala. Bila bawa baju tadi, baju tu Allahu Akbar, tidak ada yang koyak melainkan hanya ada darah sahaja. Betapa Nabi Yaqub alaihi salam tahu yang anak-anak dia menipu dia dan dia menangis tidak berhenti-henti, akhirnya buta matanya. Tapi berkat kesabaran, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah sebut kepada Nabi Yaqub alaihi salam, fasabrun jamil. Sabar itu adalah sangat cantik kepada kamu wahai Yaqub. Nabi Yaqub ni sabar dan akhirnya Allah pertemukan balik dia dengan Nabi Yusuf alaihi salam, anak kesayangan dia. Masya-Allah ya. Ni ada satulah ya, saya masukkan di situ ialah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ya, bila berlaku Fathul Mekah, Abbas ni adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam agak lewat. Dia masuk Islam dah agak tua sikit dah. Ya, walaupun tua tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada dia seorang anak kecil. Ya, jadi dia bawa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kecil tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang kepala Abdullah. Nabi pun baca, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah,
Faqihkanlah dia dalam bidang agama, wa 'allimhu fit ta'wil, dan pandaikan dia dalam bidang tafsir. Masya-Allah. Ini doa Nabi kan. Doa Nabi adalah doa yang sangat mustajab, dan memang Abdullah bin Abbas, ya, sewaktu kewafatan Nabi SAW, dia digelar sebagai sahabat kecil. Tapi orangnya sangat-sangat alim, sebagaimana alimnya doa Nabi SAW. Masya-Allah ya. Ni ya, saya nak bawakan sikitlah berkenaan dengan penciptaan manusia, gambar-gambarnya. Allah menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang berkuasa mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak reti apa-apa. Kita lahir daripada perut ibu kita. Siapakah yang mengeluarkan kita daripada perut ibu kita? Tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana mak kita pandai beranak, mak kita ni memang terror dah beranak. Tidak. Ya, Allah yang mengeluarkan kita. Dan Allah sendiri kata kita tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dijadikan bagi kamu pendengaran, dijadikan bagi kamu penglihatan. Yang paling besar yang Allah bagi pada kita ialah afidah, yakni hati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ya, saya nak bawakan gambar-gambar ni, nak tunjuk pada kita, kita ni bukanlah daripada unsur yang cantik anak-anak. Kita datang daripada saripati air mani. Air mani ni kalau jatuh di atas lantai, tak ada siapa yang kutip. Ada tak kita pergi pasar malam, ada orang jual air mani? Tak ada. Air mani ni, dia kalau jatuh begitu sahaja. Tidak ada nilai, tidak ada harga. Tetapi air mani, kalau berada dalam rahim ibu, maka dia akan membentuk manusia. Dan Allah menyebutkan, wa karamna bani Adam, kami memuliakan anak-anak Adam. Kita tengok anak-anak penciptaan kita ni. Khuliqal insana min Adam, wa Adam min turab. Dijadikan manusia daripada Adam dan Adam daripada tanah. Masya Allah ya. Adam pun dijadikan daripada tanah liat yang berwarna hitam. Tu nak ceritakan bahawa manusia kita ni bukanlah mari daripada satu benda yang sangat cantik, tapi datang daripada suatu benda yang sangat kita kata tidak ada nilai. Tetapi apabila dia berada dalam rahim ibu, dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, kita lahir sebagai seorang manusia yang sangat hebat. Ini umur pada 2 bulan. Ya, ni. Ya, semakin lama semakin membesar, akhirnya kita jadi manusia yang hebat. Ni dia tanya kan, bilalah aku nak keluar? Kan sebab dia dah sempurna dah. Kan? Tu terajang-terajang je kan. Ya. Apa ni perut mak dia kan. Hai, dah tak sabar dah ni. Masya-Allah ya. Jadi bila manusia jadi kuat, jadi cantik, jadi sihat, apa yang berlaku? Manusia jadi takbur. Na'udzubillah. Ya, sebab itu bagaimana Nabi menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibr. Takkan masuk dalam syurga barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat takbur. Kan, rumah yang kita ada jangan takbur, harta yang kita ada jangan takbur, ilmu yang kita ada pun kita tidak boleh takbur. Ni satu lagi, manusia bukan sekadar dia jadi takbur, dia juga menjadi manusia yang sombong. Ni ya, la tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka dunia sebagai orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ya, saya nak bawakan kisah berkenaan dengan Imam Malik. Imam Malik ni, ya, dia memang mengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi satu hari Imam Syafi'i datanglah nak belajar dengan dia. Kemudian tengok di hadapan Masjid Nabawi itu ada seekor kuda. Lalu Imam Syafi'i sebelum masuk belajar dengan guru dia, dia pun belai-belailah kuda tadi. Ya, tiba-tiba keluar Imam Malik. Ya, Imam Malik kata, wahai Syafi'i, cantik ke kuda ni? Oh, cantik tuan, dia kata. Kuda ni siapa yang punya? Lalu kata Imam Malik, kuda ni anak murid aku yang bagi pada aku. Ya, dia tengok aku ni selalu berjalan ke sana kemari tanpa ada tunggangan, lalu dia bagilah kepada aku. Jadi dia kata, ya, kalau kamu rasa kamu nak, ambil lah, dia kata. Lalu Imam Syafi'i kata, bukankah ya anak murid tuan yang bagi pada tuan? Kenapa tuan nak bagi pada saya? Kata Imam Malik, aku sudah mengharamkan badanku, diriku menaiki kuda
yang kuda ni menghentak-hentak bumi, sedangkan di dalam bumi ada jasad yang sangat mulia, ialah jasad Nabi SAW. Sebab dia duduk kat Masjid Nabawi, maka dalam Masjid Nabawi itu adanya makam Nabi SAW, adanya jasad Nabi SAW. Kerana apa? Kerana aku tidak mahu menjadi manusia yang sombong, mengentak-ngentakkan kakiku di atas muka bumi. InsyaAllah ya. Jadi kita jadikan sabdaan Nabi ini sebagai panduan ya kepada diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sebab tu diri kita kena sentiasa berlumba-lumba menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana hati kita? Dia adalah tempat pandangan Allah. Bila seorang tu menunaikan solat, Allah tak pernah pandang tempat tinggalnya. Allah tak pernah pandang wajahnya. Tapi apa yang Allah pandang ialah yanzuru fi qulubikum, dia tengok apa yang ada dalam hati kamu. Masya-Allah ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ini kata Umar bin Al-Khattab, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni anak-anak sampai masa muda ke tua ya, sakit ke tak sakit ke, zaman sekarang kita mendengar banyak sangat kematian. Masya-Allah. Ya, sebab tu Allah menyebutkan dalam ayat dia, fa iza jaa ajaluhum. Bila sampai ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan diperlambatkan walaupun sesaat dan tidak akan dipercepatkan walaupun sesaat. Ini adalah peristiwa mati anak-anak. Ya, sebab tu kena muhasabah diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadil mudghah. Semata-mata dalam diri kamu adanya segumpal darah. Iza saluhal jasadu kullu, kalau baiklah darah tu, baik seluruh jasad. Wa iza fasadal jasadu kullu, kalau rosaklah darah tu, rosak seluruh anggota tubuh badan kita. Ala wahiyal qalbu, itulah nama dia hati. Ini adalah hadis rawahul Bukhari wa Muslim ya. Jadi menyebutkan diri kita, hati kita tu perlu kita jaga. Masya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengisian yang saya berikan pada hari ini ya, bermanfaat untuk anak-anak, untuk seluruh ya guru-guru insya-Allah dan para ibu bapa yang ada pada hari ini ya, mudah-mudahan akan memberikan satu manfaat ya, sebenarnya bukan kepada orang lain, untuk diri saya sendiri pun ya, itu pun manfaat yang paling besar. Saya mohon kemaafan andainya ya apa yang saya sampaikan ini ya ada yang terguris perasaan contohnya, mudah-mudahan ya dia akan memberi manfaat ya kepada kita, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Masirah, kau mau ucap terima kasih ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah di atas perkongsian yang sangat padat, berisi, memberi manfaat ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Ustazah sebentar tadi dapat kita sama-sama perbaiki. Kerana kita berbekalkan apa yang Nabi pernah sebut ya, sebagaimana Nabi SAW sebut, innal insana la yakhlu anil khata'i wan nisyan ya, sesungguhnya manusia itu tidak boleh lari daripada melakukan kesilapan dan melakukan kesilapan dan lupa ya. Jadi insya-Allah kita sama-samalah ambil manfaat daripada ilmu yang telah dikupaskan oleh Ustazah Masirah sebentar tadi ya. Rasanya ada satu-satu ketika rasa nak mengalir air mata apabila kita muhasabah diri kita sendiri, melihatkan betapa kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terutama apabila kita dipanggil untuk solat ya, kita masih melaksanakan tugasan-tugasan lain ya tanpa mendahulukan Allah. InsyaAllah
kita baiki sama-sama selepas ini, menjadikan solat kita tepat waktu, solat kita dalam berjemaah, ya. Ada banyak perkara solat yang kita tidak sentuh, ya, solat awal waktu, solat berjemaah, kemudian pastikan solat kita penuh, dihiasi pula, disulami dengan solat-solat sunat, ya, kerana kita tahu banyak perkara yang berkait dengan solat ini, sebab solat ini merupakan salah satu amal ibadah yang akan pertama dihisap oleh Allah SWT di hari akhirat kelak, kan. Jadi syukur tidak terhingga kepada Ustazah Masira di atas perkongsian yang sangat bermakna buat kami warga SK Khair Johari dan alumni SK Khair Johari. Terima kasih Kak Umar mewakili guru-guru, ya, warga SK Khair Johari kepada Ustazah Masira, dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai program ini. Alhamdulillah, semoga kita beroleh manfaat yang sangat besar untuk kita laksanakan pembaharuan, ya, pada masa akan datang. Dan terima kasih juga kepada Puan Emma yang juruteknik SK Khair Johari, ya, yang sentiasa berada sebagai tulang belakang program, Masya Allah, sentiasa setia menjadi pengurus link pada setiap program yang SK Khair Johari anjurkan, ya. Mudah-mudahan doa daripada kita semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, ya, menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat, menjadikan manusia yang ingin melakukan perubahan, sebab setiap hari kita kena berusaha untuk perbaiki diri dan yakin, ya, bahawa Allah Ta'ala melihat proses itu. Allah Ta'ala akan menjadikan proses perubahan kita itu, hijrah kita itu sebagai suatu ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Ya, jadi setiap hari perbaharui niat, setiap hari fikir, bangun pagi fikir apa yang kita nak lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan, ya, seluruh warga SK Khair Johari, sama ada murid, ya, ibu bapanya, guru-gurunya, ya, kita saling meletakkan suatu tagline, ya, hormat menghormati antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat di sisi Allah SWT yang bakal menghuni syurganya kelak, insya-Allah. Allahumma amin, ya. Jadi sekadar itu dahulu, ya, daripada kami grup, ya, Panitia Agama Islam dan Unit Bimbingan Kaunseling SK Khair Johari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ustazah Umar, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih menyertai juga. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Masira. Ya, sama. Huda. Kak Huda ada ni, ya. Thank you, teacher. Terima kasih banyak-banyak. Okay, welcome service.